Assalamualaikum, salam hormat, selamat malam. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB ataupun PKP Fasa 5 telah pun diaktifkan pada 4 Mei lalu dan pengumuman ini menerima respons daripada dua sisi masyarakat. Ia disambut dengan positif dan helaan nafas lega, terutamanya oleh mereka yang bergantung kehidupan kepada pergerakan ekonomi. Tapi pada masa yang sama, satu lagi sisi masyarakat, terutamanya mereka yang tidak begitu berimplikasi dari sudut keuangan semasa pelaksanaan PKP, merasakan keselamatan dan kesihatan perlu lebih dipentingkan. Jadi apa pertimbangan kerajaan dalam mengambil keputusan ini? Kita juga ingin bercakap bagaimana prestasinya selepas PKP 3 hari dilaksanakan dan tidak lupa juga hari ini adalah hari pertama pergerakan rentas negeri dibenarkan bermula 7 Mei hingga 10 Mei berjalan. Jadi apa pula prestasi untuk itu? Menjawab semua ini, kita ada bersama-sama dalam ruang bicara pada malam ini ialah Yang Mohd Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Keselamatan. Apa khabar Datuk Seri? Khabar baik. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama-sama dengan kami. Saya pun nak ucapkan terima kasih kepada Bernama kerana menjemput saya. Sebelum tu saya nak ucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-53 kepada Bernama dan semoga Bernama akan terus menjadi penyampai berita yang betul dan benar. Baik. Terima kasih Datuk Seri. Dan saya perlu mulakan dengan soalan ini kerana ini soalan favourite ramai yang ingin tahu sebenarnya kerana semenjak PKP yang pertama lagi kemunculan Datuk Seri Ismail Sabri dalam sidang media amat dinantikan oleh media selain daripada PKP kesihatan. Antara yang menarik perhatian ramai ialah keterampilan Datuk Seri yang dikatakan memberi positif vibes kepada mereka yang memandang. Walaupun hari ini bersama dengan kami Datuk Seri agak ronak, agak malam sedikitlah. Okey, ada seorang mesej ataupun simbolik di sebalik keterampilan yang Datuk Seri bawakan? Ya, sebelum tu saya nak ucapkan selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam yang berada di Malaysia dan di mana saja. Begitu juga kepada penganut agama Buddha. Selamat menyambut hari Vesak pada hari ini. Okey, yang pertamanya tentang kemunculan saya. Sebenarnya kemunculan saya dinanti-nantikan kerana rakyat Malaysia yang saya lihat begitu peduli dan peka kepada masalah yang berlaku hari ini. Yang mereka nak dengar, kalau boleh setiap hari saya keluar. Hari ini saya tak keluar. Mungkin tak keluar TV hari ini, mungkin mereka tertanya-tanya ke mana perginya. Sebab mereka nak tahu, everyday mereka perlu tahu. Sebab itu kerajaan memutuskan dua saja individu yang boleh keluar untuk mewakili kerajaan memberi penjelasan. Yang pertamanya, selain daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang akan keluar seminggu atau 2 minggu sekali untuk pengumuman tertentu yang penting. Selain itu, yang daily punya saya untuk bukan isu kesihatan. Dan yang kedua, DG ataupun Ketua Pengarah Kesihatan. Dua orang ni. Kesihatan dan non-kesihatan. Dan ya, saya tahu dikaitkan saya dengan berbagai-bagai pakaian saya terutamanya bukan saja design tu yang disebut, tapi dikaitkan dengan makanan dan sebagainya. Saya anggap itu satu perkara yang positif, iaitu rakyat melihat dengan teliti bukan saja isu yang berkaitan, tetapi apa saja yang berkaitan dengan saya dari segi penyampaian dan sebagainya. Sebab itu merupakan satu perkara yang amat berat untuk saya tanggung kerana kalau sedikit saja kesiapan yang saya buat, rakyat akan tahu. Dan saya sebenarnya ada 3 konsep pakaian saya. Oh, okey. Yang pertamanya hari bekerja. Hari bekerja, pakaian walaupun very dull, setengah dull dengan pakaian kerja, tapi sleeve saya mesti lipat. Oh, okey. Itu menunjukkan imej bekerja, sleeve yang dilipat. Dan hari Khamis adalah batik day. Sebenarnya hari batik ni daripada saya mula jadi menteri pun memang dah pun saya amalkan. Waktu itu saya mula menjadi menteri zaman Tun Abdullah Badawi. Waktu itu kempen batik dan hari Khamis pakai batik. Hari Khamis kecuali hari ini? Hari ini cuti umum. Cuti umum. Dan hari cuti umum, hari Sabtu Ahad lebih santai. Dan saya pakai pakaian batik juga, tapi short sleeve punya batik. Dan bagi saya batik Malaysia
the best, yang terbaik di dalam dunia ni. Kenapa tidak kita bangga dengan batik kita dan kita membuat promosi batik. Jadi saya bertanggungjawab untuk mempromosikan batik dan juga tenunan Pahang, iaitu hasil kreatif rakyat di Pahang itu untuk mengeluarkan tenunan. Jadi itulah yang saya pakai, yang saya gunakan untuk setiap kali saya keluar muncul di dalam televisyen dan sebagainya. Ini sangat menarik untuk mengetahui di sebalik Datuk Seri Ismail Sabri yang kita lihat di dalam topi dan kasut yang berbeza sebagai Menteri Kanan setiap hari. Ada rules untuk baju juga, Datuk Seri. Dan saya nak petik semula apa yang Datuk Seri sebutkan tentang tugasan yang berat dalam sidang media setiap hari, menanggung tanggungjawab ini. Datuk Seri juga pernah menyebut bahawa mengadaptasi tugas ini sebagai Menteri Kanan Keselamatan kepada kerajaan yang baru dibentuk dan terus sahaja diduga dengan COVID-19 adalah perkara yang sangat mencabar. Kalau boleh kita tahu apa di sebalik tabir, di sebalik setiap sidang media yang dilakukan setiap hari, apa yang Datuk Seri dan pasukan hadapi sebenarnya? Ya. Memang sesuatu yang mencabar. Seperti saya kata, live ini memang sesuatu yang sangat mencabar. Kalau recording, saya tidak ada rasa kebimbangan sangat. Sebab kalau tak betul, kita boleh cut ataupun kita boleh ulang semula. Tapi live, straight kepada rakyat. Tidak boleh melakukan kesalahan. Sebab tu perlukan preparation. Ya. Dan COVID-19 bukan satu perkara yang dah lama yang boleh kita belajar dari segi apa yang berkaitan dengan COVID-19. Kalau kementerian saya boleh belajar tentang kementerian saya boleh tengok dari segi history dan sebagainya, saya boleh belajar. Tapi not COVID-19. Terus berlaku, terus saya menyampaikan pada hari pertama lagi apabila PKP 1 diperkenalkan. Tapi saya punya dua tim. Satu tim di kalangan menteri-menteri KSU, ketua-ketua jabatan dan sebagainya yang bermesyuarat setiap pagi. Jadi all the input tu kita bincang secara bersama. Jadi dan daripada kementerian lain pun akan, jika ada yang berkaitan dengan kementerian mereka akan bentangkan dan sebagainya. Jadi kita discuss dengan cara yang very detail, discussion sampai kadang-kadang 3 jam lebih mesyuarat pagi itu. Jadi dengan itu dianya memberikan input kepada saya untuk saya lebih tahu tentang subject matters yang saya nak sampaikan kerana perbincangan. Dan yang keduanya, saya sebelum PC saya akan menyediakan PC saya bersama dengan tim War Room PMO, Pejabat Perdana Menteri, yang mempunyai, saya kira, staf pegawai yang begitu berdedikasi dan mempunyai pengetahuan yang amat tinggi tentang isu yang berkaitan, terutamanya di segi penyampaian untuk media dan sebagainya. Jadi kita akan discuss bersama apa yang perlu saya sampaikan dan sebagainya. Dan selepas itu baru saya akan keluar membuat penyampaian. Cuma tekanan yang paling tinggi adalah soalan Q&A daripada media. Itu kadang-kadang sangat menakutkan. Sebab saya mewakili kerajaan dalam keadaan rakyat penuh kebimbangan tentang isu yang ada pada hari ini. Kalau saya fail, kalau saya gabrah contohnya, rakyat tidak akan yakin dengan apa yang saya sampaikan. Sebab itu saya kena mesti dilihat tenang, mesti mampu menyampaikan dan menjawab soalan dengan tepat. Kalau tidak, keyakinan rakyat akan goyang, bukan saja pada saya, tapi oleh kerana saya menjadi penyampai bagi pihak kerajaan. Apa yang kerajaan buat pun mungkin ada keraguan daripada rakyat. Sebab itu saya mesti pastikan perkara itu tidak berlaku. Setakat ini tidak ada sebarang perkara insiden yang Datuk Seri kesali ataupun teguran? Setakat ini saya, bagi diri saya, okey, boleh. Tapi yang menilai saya bukan saya sendiri, adalah rakyat di luar sana yang lihat apa yang saya sampaikan dan dengar apa yang saya sampaikan. Dan saya haraplah tidak ada
kesalahan yang besar yang saya lakukan setakat ini. Okey, baik. Dan kita ingin pergi kepada apa yang kita mahu tumpukan dalam perbincangan pada malam ini, bercakap tentang PKPB ataupun PKP Fasa 5 yang bermula Isnin lalu, yang mana kita saksikan sebahagian besar sektor ekonomi telah pun dibuka, tapi bersyarat dengan SOP ketat yang dikenakan. Tapi dalam masa yang sama, kita melihat kita belum melihat angka yang begitu menenangkan dalam statistik harian kes COVID-19. Jadi apa yang mendorong kerajaan dan apa pertimbangan yang kerajaan buat untuk melaksanakan PKPB? Kita perlukan ada sebenarnya keseimbangan dari segi keperluan kesihatan dan keperluan ekonomi. Sebab itu akhirnya kita membuat keputusan untuk melonggarkan PKP ini yang kita kenali sebagai PKPB. Kalau kita lihat ekonomi kita akibat daripada penutupan bila kita perkenalkan PKP 1, kerugian kepada negara adalah besar, 2.4 bilion satu hari. Just imagine kalau 10 hari 24 bilion, kita sekarang mungkin pergi kepada 40 hari dah setakat hari ini. Jadi kerugiannya terlalu besar untuk ditanggung. Dan yang keduanya, ramai rakyat kata yang rugi itu adalah usahawan besar, mereka tanggunglah. Tapi kita jangan lupa, jika sebuah syarikat besar ditutup kerana kerugian, yang menjadi mangsa adalah rakyat juga. Yang menjadi mangsa adalah pekerja-pekerja. Kita jangkakan kalau kita masih belum longgarkan lagi dan berterusan hingga Jun, lebih daripada 1 juta pekerja mungkin akan kehilangan pekerjaan. Pengangguran baru akan berlaku. Hasil daripada COVID-19 lebih daripada 1 juta. Sebelum ini pun ada pengangguran, tambah lagi dengan 1 juta lebih. Dan itu yang bekerja, yang berniaga sendiri. Setengah tu perniagaan mikro, yang kecil-kecil ni. Mereka bergantung pendapatan harian mereka untuk hidup kepada perniagaan mereka dan ditutup. Jadi mereka bercakap bukan soal untung rugi, tetapi soal sama ada mampu untuk meneruskan kehidupan dari segi perniagaan mereka hari-hari dan sebagainya. Jadi banyak pertimbangan yang kita lakukan. Tapi peringkat awal kita tak buka. Tetapi setelah kita menilai keadaan yang berlaku, misalnya dari segi jumlah COVID positif, kalau kita lihat sebelum kita umumkan tu 10 hari berturut-turut, jumlah COVID positif tu adalah kurang daripada 100. Dan paling rendah 34 kalau saya tak silap. Cuma 2 hari sebelum kita umumkan, dia naik sehingga 100. 2 hari betul-betul. Tetapi kita tahu reason dia, iaitu daripada pekerja warga asing. Ya, dan kita dah ambil tindakan tutup pusat tapak pembinaan tersebut. Dan selepas itu dia balik kepada double digit ni, 2 angka ni. Jadi maknanya graf kita mendatar daripada tinggi turun dan mendatar bawah pada 100 dan semakin turun, semakin menurun dan sebagainya. Jadi kita anggap bahawa ianya sudah boleh untuk kita membuka ruang sedikit. Kita tidak buka keseluruhan. Banyak lagi list negative list di dalam yang kita tidak benarkan, masih tidak benarkan. Sebahagiannya kita buka. Lagipun ini apa yang kita buat ini bersesuaian dengan syarat yang dikenakan oleh WHO untuk sesebuah negara untuk membuka membuka sedikit ruang untuk sektor ekonomi dan sebagainya. Sebagai contoh, yang disyaratkan oleh WHO, negara tersebut mesti menguatkuasakan kawalan sempadan. Ini telah pun kita lakukan sejak hari PKP pertama lagi. Kita kuatkuasakan mengawal pergerakan rakyat di dalam negeri. PKP 1 lagi kita dah membuat pengawalan pergerakan dan kita buka ini PKP 4. PKP 4 maknanya sudah berapa lama lagi? Sudah lebih daripada sebulan dan kita baru buka. Jadi 6 syarat yang dikenakan oleh WHO juga kita patuhi. Dan yang keduanya, kita yakin apa yang kita lakukan kerana pendekatan kita adalah sekarang ni ada 2 berdasarkan zoning. Yang kalau berlaku apa-apa, kita ada 3 zon, merah,
kuning, hijau. Waktu kita memperkenalkan PKPB, zon merah hanya tinggal 5 saja. 9 dan sekarang tinggal 5 seluruh Malaysia. Ya, dah semakin berkurangan. Yang lain semua zon hijau. Jadi kalau zon hijau sudah lebih daripada 2 minggu zon hijau, maknanya dari segi inkubasi, jangka masa inkubasi ataupun incubation period selama 4 hari dah pun melepasi. Jadi tidak ada lagi positif COVID di situ. Jadi sebab itu zon hijau kita benarkan. Tapi kita tak benarkan di kawasan zon merah. Dan kalau ada zon merah, kita akan perketatkan kawalan di situ. Jadi kita buka di kawasan zon hijau, bukan di dalam kawasan zon merah. Dan lagi pun kita fokus kepada kumpulan-kumpulan yang bergejala. Macam dulu kita mulakan dengan kluster tabligh dan gereja di Sarawak. Dan then tiba-tiba ada kluster baru, iaitu kluster pekerja warga asing. Dan kita lock dia orang dan kita arahkan supaya swab test dilakukan terhadap semua pekerja warga asing. Maknanya kita prepare, kita bersedia jika ada apa-apa yang berlaku, selain daripada kita patuh kepada 6 syarat yang diberikan oleh WHO, dan kita ada pendekatan kita sendiri yang kita rasa kalau berlaku apa-apa kita dah ready dengan apa saja yang perkara yang akan berlaku dan kita ready untuk menghadapinya. Okey. Kalau kita bercakap tentang persediaan dan juga SOP kepada PKPB ini, saya ingin menyentuh juga kepada mungkin laporan yang dibuat terhadap kenyataan sebelum ini yang agak menimbulkan persoalan kerana dikatakan bahawa kalau satu kes positif dalam satu-satu organisasi, maka keseluruhan organisasi itu akan ditutup. Adakah secara langsung begitu sahaja, Datuk Seri, ataupun ya, dari segi asas, tetapi kita masih lagi perlu mendapatkan keputusan daripada Kementerian Kesihatan. Kalau Kementerian Kesihatan kata hanya satu saja dan satu tu dikeluarkan untuk dirawat dan the rest selepas swab test tidak ada apa-apa, dan mungkin Kementerian Kesihatan boleh memutuskan untuk meneruskan. Ya, kalau syarikat tu. Maksudnya ia tidaklah rigid sebegitu. Tetapi dari segi asasnya, prinsipnya begitu. Ada saja yang positif boleh ditutup. Asasnya. Tetapi Kementerian Kesihatan mungkin melihat bahawa mungkin ada cara lain untuk tidak menutup keseluruhannya. Ya, bagaimana kalau mungkin kalau ada satu, kita keluarkan dia dan kita rawat dia di hospital, yang lain selepas negatif kita kita benarkan dari segi beroperasi dan sebagainya. Adakah akan diambil kira kepentingan organisasi itu sendiri? Kalau katakan pejabat kerajaan yang penting ataupun hospital ataupun kementerian. Ya, kalau satu department kena, mungkin yang ada konteks dengan close contact dengan department itu sendiri. Katakan dia ada 7 department, 7 tingkat. Yang kena di tingkat 7. Mungkin 1 hingga 6 tidak ditutup. Walaupun apa sahaja keputusan adalah berdasarkan Kementerian Kesihatan. Sebab dia boleh 6 tingkat tu, yang bawah tu ada close contact dengan yang seorang tu. Maknanya ia melihat pada case to case basis. Setiap kes sebenarnya dia tidak secara langsung blanket. Walaupun dari segi asasnya seperti itu. Okey. Baik. Dan kita bercakap tentang Aidilfitri kerana kita dalam Ramadan, orang memang akan selalu bertanya tentang raya dan sebagainya. Menerusi PKPB jelas dikatakan tiada ziarah raya walaupun tidak merentas negeri. Bagaimana logiknya peraturan ini, Datuk Seri? Sedangkan dalam masa yang sama kita tahu pasaraya dah, kedai-kedai dalam pasaraya dah mula beroperasi, orang dah pergi pasaraya beli baju raya contohnya. Jadi saya tahu inilah satu perkara yang berat untuk kita hadapi, iaitu ingin balik raya tu meluap-luap di kalangan semua rakyat. Tetapi berbeza dengan katakan supermarket. Supermarket kita boleh tetapkan SOP-nya. Siapa yang nak masuk ke supermarket mesti beratur jarak 1 meter, social distancing, penjarakan sosial. Sebelum masuk test, baru boleh masuk. Untuk masuk kena ada jumlah yang tertentu yang kita tetapkan. Jadi semua SOP tu kita clear, dan cuci tangan dengan sanitizer dan sebagainya. Tetapi balik kampung, siapa yang nak pantau?
dalam satu rumah tiba-tiba berpeluk-peluk saudara mara, adik-beradik semua, mana ada macam mana kita nak pastikan social distancing berlaku? Bagaimana kita nak pastikan ada check temperature sebelum masuk rumah setiap orang di kampung sana? Jadi segi pemantauan, walaupun kita sudah pun membentuk special force, special task, special jawatankuasa komiti special task force antara agensi beruniform. But I don't think kita mempunyai cukup orang untuk kawal setiap rumah di seluruh negara. Jadi pematuhan tu kita jangka tidak boleh dapat kita laksanakan. Jadi apa yang kita buat adalah untuk menjaga kepentingan semua. Kita tak mahu akhirnya hari raya tu merupakan satu kluster baru. Akibat daripada hari raya balik KL dan kita merebakkan balik penularan COVID-19. Jadi sebab itu setakat hari ini saya kata. Setakat hari ini. Tapi kita tak tahu. Sebab akhirnya seperti saya kata kita akan rujuk kepada Kementerian Kesihatan kerana Akta 342 ni adalah akta di bawah Kementerian Kesihatan. Dalam tu kata menteri boleh mengarahkan. Jadi arahan daripada menteri ketika ini, Menteri Kesihatan adalah tidak boleh kerana dari segi pematuhan itu agak sukar untuk dipastikan berlaku bila berlaku balik kampung raya beramai-ramai dan sebagainya. Ada orang yang menjuruskan kepada perkara-perkara yang khusus seperti daerah, walaupun rentas daerah tapi dalam negeri yang sama. Contohnya mungkin ibu bapa yang tinggal di Bera, contohnya anak-anak bekerja di Kuantan. Jadi mereka nak balik untuk bahaya raya, mungkin tak ada open house, tak ada kenduri, sekadar untuk pergi sahaja. Kita lihat tidak ada sekatan jalan raya sekarang. Kita tahu disiplin kendiri itu yang digalakkan kepada orang ramai. Jadi kepercayaan telah diberikan oleh kerajaan kepada rakyat. Tapi ia kelihatan tidak begitu sinonim dengan langkah tidak membenarkan mereka rentas daerah contohnya. Memang kita dari segi rentas daerah boleh. Pahang, negeri yang besar. Kalau daripada Kuantan pergi ke Kuala Lipis 4 jam agaknya. Tapi still dianggap sebagai tidak berlaku rentas negeri. Tetapi setakat hari ini, tadi alasan saya dah beri, setakat hari ini kita masih meletakkan pulang raya tu sebagai senarai di dalam senarai terlarang ataupun negative list. Jadi selagi ianya senarai terlarang, ianya tidak boleh ada SOP pun. SOP hanya boleh kita keluarkan kepada senarai yang dibenarkan. Tapi bila senarai terlarang, contoh, saya tahu ramai peminat bola sepak pun kata kenapa tidak ada liga. Tapi kita kata tak boleh sebab ianya perlawanan bola ni akan menyebabkan berlaku sentuhan fizikal dan sebagainya. Dan ianya ramai, bukan setakat 22 atas padang, tapi di luar padang pun ramai dari segi pegawai dan sebagainya. So kita masukkan sebagai terlarang. Walaupun mereka kata kita boleh buat SOP, tidak ada penonton, yang duduk di tepi padang tu pegawai-pegawai jauh 1 meter dan sebagainya. Tapi oleh kerana ianya merupakan terlarang, dalam senarai terlarang, jadi tidak ada SOP pun yang boleh kita perkenalkan. Jadi setakat hari ini balik raya, berhari raya di kampung atau di mana-mana masih lagi di dalam senarai terlarang. Datuk Seri menyebut bahawa PKPB ini diwartakan dan harus diikuti oleh semua negeri. Tapi kita melihat ada juga negeri-negeri yang melaksanakan SOP mereka sendiri. Bagaimana ini diintegrasikan? Sebenarnya sewaktu mesyuarat khas MKN yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri bersama dengan semua menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri, kita memberi sedikit kelonggaran kepada negeri untuk menyesuaikan dengan keadaan negeri masing-masing. Tetapi bukan berdasarkan kepada akta ataupun peraturan yang diwartakan, tapi SOP ataupun peraturan yang tidak diwartakan. Jadi itu kita benarkan. Tetapi kalau berdasarkan akta, tidak boleh ada peraturan lain selain daripada peraturan yang ditetapkan oleh Kerajaan Persekutuan. Kerana dari segi perlembagaan persekutuan, perkara 75 dan beberapa perkara lagi, bahawa undang-undang persekutuan adalah mengatasi undang-undang negeri. Dan saya difahamkan di negeri tidak ada undang-undang sendiri mengenai kesihatan, pengawalan penyakit berjangkit dan sebagainya. Tidak ada. Negeri tidak ada. Oleh kerana negeri tidak ada, maka perlu ikut peraturan yang dibuat oleh federal. Saya harap
itulah dari segi keputusannya bahawa saya haraplah negeri-negeri boleh mengikut apa yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan. Tetapi penyesuaian dari segi pentadbiran, SOP secara pentadbiran, kita boleh membenarkan. Katakan kedai buka pukul 10 malam. Mereka kata pukul 8 lah kerana tidak ada orang pun di bandar tu, bandar kecil. Bandar Bera lah contoh. Pukul 8 boleh tutup. Dan tidak menyalahi. Tapi kalau tak benarkan restoran buka, sedangkan Persekutuan dah benarkan restoran dibuka, itu adalah menyalahi daripada peraturan ataupun undang-undang. Okey. Bagaimana pula dengan kelonggaran yang dirasakan setengah-setengah pihak mungkin boleh diberikan kepada negeri-negeri ataupun kawasan-kawasan yang zon hijau, yang selama-lamanya zon hijau. Jadi mereka seolah sangat rendah risiko, tidak bolehkah mereka agak longgar sedikit dalam pelaksanaan PKPB? Memang sekarang kita pun dah longgarkan. Okey. PKPB ni memang banyak longgar sehingga ramai yang tak puas hati juga kenapa kerajaan longgarkan. Sebenarnya dah banyak kita longgarkan. Sebenarnya sekarang ni isunya bukan longgar. Isunya mereka tak mahu longgarkan. Mereka mahu terus diperketatkan. Sedangkan kita telah mengatakan, di peringkat federal mengatakan perlu dilonggarkan. Jadi itu isunya adalah bukan soal mereka nak longgarkan, memang kita longgarkan. Okey. Dia nak longgar lagi, Datuk Seri, nak pergi beraya ni. Itu masalah utama. Tunggu dulu, sabar dulu. Setakat ini maksudnya kita bersedia dengan PKPB yang menyatakan bahawa tidak ada ziarah raya. Tapi keputusan-keputusan lain tidak tahu lagi akan boleh dibuat ataupun tidak, dan ia bergantung kepada apa? Adakah akan dilihat daripada kes-kes COVID-19 secara langsungnya ataupun kepatuhan ataupun berapa ramai yang langgar peraturan atau bagaimana? Saya melihat dari segi kepatuhan sebab saya jaga dari segi pematuhan ini, sektor keselamatan. Kementerian Kesihatan akan jaga dari segi kesihatan. Mereka lah yang akan come out dengan pandangan mereka dan bincang dengan bahagian keselamatan MKN. Mereka akan buat keputusan. Tapi setakat hari ini kita sabarlah dulu. Kita sabar dulu. Setakat hari ini masih di dalam list larangan ataupun negative list. Jadi keadaan hari ini setakat itulah dulu. Okey. Berdoa lah macam mana pun. Kalau Kementerian Kesihatan kata okey, polis kata okey dari segi keselamatan, then anything can happen. Tapi kita tidak menjanjikan apa-apa. Setakat hari ini still jawapan dia masih belum. Okey. Kalau kita bercakap tentang limitasi, adakah telah pun disenaraikan cut off point kalau berlaku situasi apa, maka terma PKPB ini akan diubah lagi, akan diperketatkan semula atau macam mana? Seperti saya kata tadi, setakat hari ini kita fokus kepada kluster. Kalau berlaku spike melibatkan satu-satu sektor dan ataupun satu kluster, dan kita akan fokus kepada kluster tersebut. Dan juga dari segi locality. Now kita fokus kepada locality. Katakan tiba-tiba berlaku PKPD di Chowkit, di Kampung Baru, ataupun di seluruh Kampung Baru. Dan kita akan lock ke Kampung Baru. Tak perlu kita lock sampai ke Perlis. Kalau dulu oleh kerana kita mula dan waktu itu mungkin tidak ready dari segi peralatan hospital dan sebagainya, mungkin masih terlalu baru. Seluruh dunia serentak seluruh dunia. Italy masa itu, Perancis tiba-tiba tengah spike dan sebagainya. Jadi semuanya orang perlukan peralatan yang sama untuk hospital dan sebagainya. Equipment dan sebagainya diperlukan. Jadi peringkat awal pun kita masih baru. Jadi kita tidak berdasarkan zoning lagi. Jadi sebab itu kita keseluruhan. Saya selalu bayangkan, saya pernah pergi ke Kapit. Timbalan saya waktu itu, Menteri Kabinet HEP, Dato' Alexander Nantalinggi, dia daripada Kapit. Saya pernah pergi di situ. Kawasan tu very remote. Naik boat pun nak pergi tu. Naik kapal panjang, perahu panjang tu pergi. Kawasan tu hijau daripada mula pun. Orang luar pun tak nak masuk. Di rumah panjang di Kapit, orang luar pun tak nak masuk ke situ. Dan dia pun tak keluar. Dia juga kena PKP. Kalau dia melanggar
kepatuhan PKP, dia keluar berjalan dan sebagainya dalam kampung dia boleh ditangkap. Padahal dia hijau from beginning. Jadi sebab itulah kita buat keputusan, kita lock berdasarkan lokaliti, dia kita bebaskan. Perlis, negeri yang pertama yang hijau. Tak adil kepada rakyat Perlis yang hijau dah 2 minggu lebih, 3 minggu, tetapi kerana berlaku merah di Kampung Baru ataupun di Coket, mereka juga kena lock. Jadi sekarang ni kita fokus kepada kawasan itu untuk kita lock dan sebagainya. Tetapi kalau tiba-tiba spike seluruh Malaysia, dan kita akan putuskan selepas itu apa yang patut kita buat. Okey, kita akan bercakap tentang penguatkuasaan, gerak kerja, bagaimana untuk memastikan penguatkuasaan berjalan dengan baik untuk PKPB, juga berkenaan dengan pergerakan rentas negeri yang bermula hari ini, statusnya apabila kita kembali semula seketika nanti. Teruskan menonton siaran Ruang Bicara. Kembali semula menerusi Ruang Bicara, malam ini mengangkat tajuk disiplin diri demi negara bersama-sama dengan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Baik Datuk Seri, kalau kita boleh sentuh tentang penguatkuasaan dan persediaan yang dilakukan oleh kerajaan untuk PKPB. Okey, kalau kita lihat peringkat awal dulu, tugas PDRM dan juga ATM terutamanya adalah mengawal pergerakan. Sebab kita tak ada kebebasan dari segi pergerakan. Rakyat hanya boleh keluar untuk dua perkara yang penting, iaitu untuk mendapatkan makanan dan juga perubatan. Jadi kes lain tak boleh. Jadi sebab itu tidak ramai orang keluar. Tapi bila kita dah buka, restoran buka, shopping kompleks buka, supermarket buka dan berbagai-bagai lagi buka, jadi ramai yang keluar dan alasannya apa saja boleh mereka beri alasan. Jadi fokus polis ketika itu, walaupun untuk sekatan jalan raya, untuk blok sekat orang daripada keluar, tapi sekarang tidak lagi. Lepas itu kita lihat sudah tidak ada sekatan jalan raya di mana-mana di Kuala Lumpur ni. Fokus hari ini adalah untuk memastikan pematuhan kepada SOP. Ya, sebab walaupun kita buka tetapi ada SOP. Jadi hari ini pihak polis mewujudkan satu special task force khusus untuk memantau kepatuhan kepada SOP. Dan selain daripada polis adalah ATM dan juga 12 agensi beruniform yang lain. Semuanya agensi beruniform termasuk PBT di setiap daerah akan berada di dalam jawatankuasa itu ataupun Special Task Force. Dan setiap daerah OCPD ataupun ketua polis daerah mengetuai Special Task Force di daerah juga dari segi pemantauan. Rela, APM, PDRM, ATM, majlis daerah, mandaran dan sebagainya untuk memastikan pematuhan. Jadi tugas sekarang adalah untuk memastikan pematuhan. Kalau tengok PC saya yang lepas, 2 hari lepas, saya sebut dari segi jumlah yang diperiksa oleh polis. Bukan di mana-mana saja, di restoran, di shopping kompleks, di stesen taksi ke, stesen bas ke, whatever lah, di mana saja yang berkaitan dengan SOP, pihak polis akan membuat spot check di merata-rata tempat. Tidak lagi di sekatan jalan raya, tapi di premis perniagaan dan sebagainya. Jadi itu yang dilakukan oleh pihak polis untuk pematuhan. Dan Akta 342 masih lagi dikekalkan. Ramai orang ingat PKPB ni berbeza daripada PKP lain. Sama saja. Akta 342 masih dilaksanakan. Kesalahan melanggar SOP pun boleh dijatuhkan hukuman ataupun compound. Kalau dibawa compound RM1,000, kalau dibawa ke mahkamah, magistrate boleh memberikan hukuman RM1,000 atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya sekali. Jadi setakat hari ini adalah pematuhan yang difokuskan, dan mode dari segi polis kawalannya adalah mula-mula ni nasihat dulu. Mungkin baru. Selepas itu kita tingkatkan kepada amaran. Selepas amaran, tindakan undang-undang. Jadi saya harap kita tak perlulah sampai ke tindakan undang-undang. Jadi berilah kerjasama kepada pihak berkuasa yang memberi nasihat dan
ikutlah nasihat yang diberikan. Okey. Datuk Seri menyebut bahawa dalam tempoh ini disiplinkan diri itu yang sangat penting bagi rakyat. Apa yang membuatkan kerajaan percaya bahawa rakyat Malaysia boleh melaksanakan atau memberikan kepatuhan setinggi itu, sedangkan dalam fasa PKP sebelum ini apa yang mereka lakukan ialah patuh kepada arahan kerajaan. Jadi bukankah itu formula yang lebih baik sebenarnya? Ya, sebenarnya undang-undang masih ada ya, walaupun saya dah sebut tadi kalau 1,000 denda tu masih 1,000 lah sampai sekarang pun. Tetapi seperti saya sebutkan bahawa yang lebih penting daripada undang-undang adalah disiplin diri. Ya, kita yang perlu jaga diri kita sendiri. Undang-undang ada lagi 3% yang saya sebut dulu, kepatuhan 97%. Mana ada lagi 3% yang melanggar undang-undang. Undang-undang ada pun, kalau kita mengambil sikap untuk langgar undang-undang, kita langgar. Tetapi walaupun tidak ada undang-undang, tapi apa yang kita lakukan untuk kebaikan diri sendiri, tak payah ada undang-undang pun kita akan laksanakan. Jadi disiplin diri itu yang penting. Kalau kita nak menjaga keselamatan keluarga kita, kita tahu apa yang kita lakukan itu boleh menjejaskan keselamatan keluarga kita, kita tidak buat. Dan saya agak berpuas hati walaupun ramai yang rasa mungkin salah pandangan saya. Waktu kita ada undang-undang 97%. Akhirnya yang patuh. Only 3% yang tak patuh. Bila kita buat PKPB ni, walaupun hari pertama mereka boleh bebas keluar. Selama ni tak boleh keluar. Dulu boleh keluar pukul 10 malam maksimum. Sekarang ni kita kata tidak ada had 10 malam. Boleh berjalan daerah ke daerah, tidak ada had. Tapi hari pertama saya sendiri pergi ke satu shopping complex, kosong. Dan media menunjuk, ada media malam tu saya tengok di stesen MRT, LRT, kepatuhannya begitu tinggi sekali. Duduk berjarak, berdiri berjarak di tempat yang dipangkah dan sebagainya. Ada satu supermarket menjual butik pakaian. Masuk ke dalam tu dihadkan. Ada cek suhu dan sebagainya. Sanitizer sebelum masuk. Jadi tuan punya premis patuh. Dan orang ramai yang sepatutnya merayakan kemerdekaan dia. Bila kita dah buka 4 bulan, tak ada juga yang keluar. Bila kita tanya, dia kata dia pun takut untuk keluar. Takut itu sebenarnya adalah daripada diri yang tidak mahu terjejas kesihatan mereka, kerana mereka tahu yang COVID-19 masih berada di sekitar mereka. Seperti yang kita dimaklumkan oleh pakar kesihatan, selagi tidak ada vaksin untuk mengubati COVID-19 ni, COVID-19 punya virus masih berada di sekitar kita. Setiap orang mungkin menjadi carrier di keliling kita. Jadi kalau macam tu, tak mungkinlah kita akan buat PKP ni sampai 2 tahun. Kalau vaksin tak dijumpa 2 tahun. Kita kena belajar. Akhirnya kita open. Jadi maksudnya kita mesti belajar bahawa tanggungjawab menjaga diri sendiri adalah tanggungjawab kita. Tanggungjawab menjaga anak kita, keluarga kita adalah tanggungjawab kita. Bukan undang-undang yang menjadi penentu untuk kita menjadi berdisiplin untuk menjaga anak kita dan keluarga kita. Ya. Okey, dari pemerhatian itu kelihatannya seolah kepercayaan yang kerajaan berikan itu berasas daripada prestasi PKP yang diadakan sebelum ini, betul. Dan juga hari pertama PKPB. Baik, hari ini hari pertama juga pergerakan rentas negeri. Kalau boleh kita tahu prestasinya untuk sepanjang hari ini, Datuk Seri? Besok, saya percaya pagi besok waktu meeting pihak polis akan melaporkan berapa jumlah yang balik dan sebagainya. Hari ini patutnya daripada Kuala Lumpur ke luar. Ramai yang hantar anak balik kampung duduk dengan atuk atau nenek terperangkap. Kita benarkan. Hari besok bermulanya daripada negeri-negeri berperingkat selama 3 hari. Besok Jumaat, Sabtu dan Ahad. Jadi mereka akan balik. Setakat yang saya tengok, saya tak dapat laporan lagi, tapi saya tengok dalam media yang melaporkan malam ini, saya tengok bahawa keadaan tenang. Di RNR yang ditunjukkan, tak banyak kereta. Kereta yang di jalan raya pun tidak banyak. Maknanya keadaan hari ini saya nampak terkawal. Itu daripada laporan media
sebuah rancangan, sebuah berita TV lah. Saya tak boleh sebut lah namanya. Tapi nampak terkawal. Dan besok ni kita tak tahu. Sebab yang mendaftar untuk balik lebih daripada 500,000. Okey. Ya, tapi kita bagikan kepada 3 zon. Zon daripada utara, zon daripada selatan, zon daripada pantai timur. Dan bergilir-gilir setiap hari. Jadi setiap hari ada 3 zon saja. Jalan yang berbeza lah. Daripada Johor, katakan daripada jalan highway ke Johor, daripada utara dan daripada pantai timur. Dan kita dah hadkan hari tersebut. Jadi saya percaya kalau rakyat kita ikut apa yang dijadualkan oleh pihak polis, SOP pun ditentukan oleh pihak polis, saya rasa keadaan berjalan dengan lebih aman lah. Maknanya kita bagi seolah-olah amnesty lah. Walaupun tidak boleh ada pergerakan rentas negeri, dan 4 hari ini kita benarkan. Kita bukan, hari ini pihak polis dah mengeluarkan berita bahawa motosikal pun boleh digunakan untuk balik. Kalau ada kenderaan awam pun kita benarkan dalam masa 4 hari tersebut. Dan saya difahamkan, walaupun kita undang-undang kita 4 orang satu kereta untuk keluarga, mungkin ada kereta yang 6 tempat duduk. 6 pun pihak polis kata dibenarkan hari ini untuk 6 orang. Tapi dalam masa 4 hari yang kita benarkan ini. Sebab dia satu keluarga 6 orang, takkan nak tinggal 2 orang kat kampung lagi. Jadi terpaksa pula balik ke kampung ambil family dia. Kita kata benarkan juga. 6 hari pun 6 orang pun dibenarkan untuk satu kenderaan. Tapi bukan kereta lah. Tapi kereta yang mempunyai 6 tempat duduk. Bukanlah menyalahi peraturan lalu lintas pula. Kita benarkan. Kita benarkan. Okey. Jangan kereta 4 orang masuk 6. Itu salah dari segi undang-undang jalan raya lah. Tapi selagi tidak menyalahi undang-undang jalan raya, walaupun kita kata 4 per car, tapi kereta yang panjang boleh ada 6 orang. Jadi untuk hari ini dan sehingga hari Ahad, kebenaran kita diberikan. Walaupun ada SOP yang menghadkan, tapi kita benarkan dalam masa 4 hari ini. Sebab kajian sedar, yang duduk di kampung dah sebulan lebih pun terpaksa balik. Jabatan kajian dah dibuka, syarikat-syarikat pun dah dibuka, mereka perlu bekerja. Jadi kita benarkan. Okey. Ada sebarang jangkaan untuk worst case scenario dalam maksudnya pergerakan rentas negeri ini yang diperlukan pihak penguatkuasaan bersiap sedia? Yang kita takut, yang kita worry sikit di R&R lah. Ya. Di R&R takut terlalu ramai berhenti. Ya. Kita hanya buka tandas saja di R&R. Even surau pun kita tak buka, dan gerai makan pun kita tak buka. Cuma kita takut terlalu bersesak. Nak pergi toilet tu terlalu bersesak. Jadi kita harap walaupun berhenti untuk ke tandas sekalipun, tolong patuhi penjarakan sosial untuk masuk ke dalam tu. Kalau dah terlampau ramai, jangan masuk ramai-ramai lah. Ya, dan lakukan semua urusan dengan cepat dan pantas. Dan kalau dia berasa terlalu penat, berhenti R&R, nak tidur pun sekejap, tidurlah. Tapi di dalam kereta sajalah. Jangan keluar merayau-rayau dan sebagainya. Kalau boleh, stay dalam kereta. Supaya jangan bercampur dengan orang. Kita nak jaga dia, sebab next kereta sebelah pun kita tak tahu apa status kesihatan dan sebagainya. Jadi jaga diri sendiri. Okey. Baik. Normal baharu adalah situasi yang kita semua cuba adaptasi selepas era PKP dan juga COVID-19 ini. Dan secara khususnya kluster Datuk Seri sendiri, kluster keselamatan dan pertahanan ini, bagaimana normal baharu akan memberi kesan selepas ini kepada Malaysia secara khusus juga? Saya lihat normal baru tu dah bermula. Walaupun PKPB belum ditamatkan. Ya. Saya tengok dari segi orang kita bila keluar, misalnya bila nak masuk supermarket yang tak pernah berlaku sebelum ni, beratur panjang 1 meter daripada orang di sebelah, penjarakan sosial. Nak masuk pasar, tak pernah kita terfikir dulu pasar ni boleh ada penjarakan sosial. Tapi sekarang sudah pun berlaku. Dan kalau dulu kita terpaksa letakkan rela lah, polis lah di pasar contoh. Tapi akhirnya tidak ada polis dan rela pun mereka masih lagi melakukan penjarakan sosial. Saya harap norma ini
Norma baru ini bukan setakat takut waktu PKPB juga, tetapi sepatutnya berterusan. Kalau kita lihat orang yang beratur pakai mask, pakai topi muka, itu merupakan satu perkara baru. Di negara luar mungkin sudah perkara biasa. Kalau kita pergi ke Jepun dan sebagainya, mungkin pakai mask tu perkara biasa bagi dia. Tetapi negara kita tak pernah. Tak ada siapa peduli pun. Dulu kita demam ke apa ke, kita nak berising depan orang pun, orang berising juga. Sebab bukan budaya kita. Tetapi mungkin selepas ini akan menjadi satu budaya baru. Sanitizer. Semua orang bercakap soal sanitizer. Semua nak sanitize tangan masing-masing. Ini merupakan satu budaya dan culture yang baru kepada rakyat kita. Yang saya harap mungkin jangan setakat waktu PKP, B atau apa sekalipun, tetapi terus menjadi budaya hidup kita di kalangan rakyat kita. Okey, ada beberapa soalan daripada rakan-rakan Facebook kita yang bertanya, yang menonton juga menerusi FB Live. Mungkin juga ada perkara-perkara khusus yang agak kurang jelas bagi mereka. Ada yang bertanya, contohnya kalau dari Selangor ke Kuala Lumpur, urusan kerja ataupun mungkin tinggal di Selangor pergi ke Kuala Lumpur, adakah itu ada masalah juga? Kita anggap itu sebagai pihak polis kita telah bersetuju bahawa itu dianggap sebagai lembah kelang. Okey. Ya, Selangor, wilayah Putrajaya. Putrajaya juga, sebab terlalu walaupun interstate, walaupun antara negeri. Shah Alam datang Kuala Lumpur. Dan saya duduk di Selangor. Saya duduk di PJ. PJ Selangor. Saya datang Kuala Lumpur ni. Ini interstate ni dah langgar dah. Semaju pun dah interstate. Dah langgar. Jadi kita menganggap bahawa yang ramai orang Selangor bekerja di Kuala Lumpur dan sebagainya. Jadi kita anggap itu sebagai satu, walaupun kawasan yang berbeza, tapi kita anggap sebagai lembah kelang, Greater KL dan sebagainya. Okey. Bagaimana dengan rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara? Adakah kuarantin 2 minggu masih lagi diteruskan sekarang ini atau bagaimana? Setakat hari ini masih diteruskan, terutamanya daripada negara-negara yang berisiko tinggi. Sebagai contoh daripada Indonesia misalnya. Baru ini pelajar kita daripada pesantren. Pesantren ni macam pondok lah, mengaji pondok lah di Malaysia ni. Yang balik tu 72 tak silap saya yang didapati positif. Tapi oleh kerana kita dah kuarantin secara wajib ini, menyebabkan tidak berlakulah penularan di luar dan tidak adalah, dan kita boleh kontrol dari segi kluster import ni. Tapi mungkin di negara-negara yang tak serius dari segi COVID-19 ni, mungkin kita ambil swab mereka dulu. Apabila didapati negatif, selepas result keluar, mungkin kita boleh benarkan mereka pulang untuk self quarantine. Ya, itu sedang kita bincang ni. Dan kerana sekarang sudah ada MyTrace untuk trace untuk buat tracing kalau tiba-tiba mereka ada positif, dan kita boleh ambil mereka untuk bawa ke hospital dan sebagainya. Tapi hari ini yang negara-negara yang mempunyai risiko tinggi, memang kita akan kuarantin selama 14 hari. Okey. Ada juga yang bertanya bagaimana ataupun adakah wujud sebarang SOP bagi mereka yang akan melangsungkan perkahwinan dengan bukan warga negara di negara ini. Contohnya, pengantin nak bawa family masuk ke sini, mungkin bukan kenduri tapi ada upacara yang harus dilakukan, dan adakah kemungkinan kerajaan memikirkan untuk mewajibkan ujian saringan COVID-19 untuk pasangan yang akan berkahwin? Okey, saya sebut tadi warga negara Malaysia yang pulang dari luar negara mesti dikuarantin wajib. Okey. Tetapi bukan warga negara masih lagi tidak dibenarkan masuk ke negara kita. Jadi kalau nak kahwin tu tangguhlah dulu. Itu jelas. Sebab kalau tidak, kita tidak benarkan mereka masuk dan mereka terpaksa balik semula ke negara mereka. Jadi baik tak payah datanglah bagi saya. Sabar dulu sebelum kita buka. Okey. Baik, berkenaan dengan parti, ada sebarang kemaskini terbaru Datuk Seri tentang parti. Saya tahu ini isu yang saya terpaksa menjawab. Ya, terpaksa jawab kerana pihak NGOs dalam dan luar negara banyak mengkritik apabila kita menghantar 586 kalau saya silap parti yang berada di PKPD di Selangor Mansion, One Mansion dan sebagainya. Kita hantar, ya. Saya dah beritahu bahawa status parti ini sama.
Bila mereka masuk, mereka bukan mendapat kebenaran dan mendapat dokumen perjalanan. Tak ada. Mereka masuk secara haram. Yang masuk secara haram ni, tak kisahlah sebelum PKP COVID ke, sewaktu PKP ke, selepas PKP ke, undang-undang kita sama saja. Treatment kepada parti ni sama. Mereka masuk secara haram, jadi Jabatan Immigration boleh mengambil tindakan, menangkap mereka dan menghantar ke depo immigration. Dan selepas itu terserah. Itu adalah kuasa di bawah immigration dan tindakan seterusnya juga di bawah kuasa immigration. Jadi kalau kata kita zalim dan sebagainya, tidak betul. Tidak betul. Sebab tindakan kita kepada parti adalah konsisten. Cuma waktu COVID ni, walaupun mereka parti, tapi kita jaga mereka dengan baik. Kita bagi swab test sama dengan rakyat Malaysia. Kalau di situ ada rakyat Malaysia, mungkin ada warga asing yang mempunyai mempunyai pasport, mempunyai permit kerja dan sebagainya, dan dia 3 kategori. Treatmentnya sama sewaktu di dalam PKPD tersebut. Semua orang dapat makan, termasuk mereka. Cuma yang lain statusnya adalah mereka legal. Jadi mereka bebas bergerak untuk pergi kerja dan sebagainya. Dan kita tak boleh kata, kita lepaskan you lah sebab you datang waktu COVID. Tak boleh. Sebab kalau gitu kita menghantar signal yang salah. Bukan saja kepada rakyat kita yang mahu supaya tindakan tegas, tetapi juga kepada bakal-bakal yang nak menjadi parti. Just imagine kalau kita tengok, rakyat Malaysia, kajian Malaysia sekarang sudah memberi kelonggaran kepada parti, tidak ada tindakan. Jadi saya dah kata pintu-pintu masuk negara yang rasmi dan tidak rasmi, iaitu lorong-lorong tikus yang digunakan oleh parti yang datang ke negara kita. Akhirnya mereka kata, let's go. Jom beramai-ramai ke Malaysia kerana Malaysia sudah merelakskan undang-undang terhadap parti. Jadi sebab itulah kita kena beri signal yang jelas bahawa siapa saja yang menjadi parti sebelum COVID ke, semasa COVID ke, selepas COVID, kita akan mengambil tindakan undang yang sama. Parti tetap parti. Okey. Sebelum kita berakhir, Tok Sri, tanpa kita sedar secara langsung sepanjang PKP 4 fasa sebelum ini dan mungkin untuk waktu-waktu selepas ini juga, boleh dikatakan negara ini sebahagian besarnya bergantung kepada perkhidmatan dan juga penjawat awam. Frontliner, polis, tentera, kesihatan, pentadbiran dan sebagainya. Pandangan Datuk Seri terhadap prestasi penjawat awam yang nampaknya diujilah kredibiliti mereka menerusi COVID-19 dan PKP ini di sebalik segala stigma yang sebelum ini meredam perkhidmatan awam. Saya sangat kagum sebenarnya dengan prestasi dan pengorbanan yang ditunjukkan oleh frontliners. Tapi saya nak kata kagum ni bukan setakat frontliners, tapi dia orang panggil backliners. Mereka yang belakang pun, di belakang tabir pun boleh kita iktiraf peranan mereka. Jadi semua saya lihat memainkan peranan yang amat penting. Doctors, nurses, jururawat, polis, tentera, APM, rela, bomber, PBT yang mengerja buat sanitasi dan sebagainya setiap masa. Jadi kalau orang kata dulu persepsinya kadang-kadang agak negatif terhadap kaki tangan kerajaan, waktu COVID ini membuktikan bahawa pandangan negatif tersebut adalah tidak tepat. Mereka adalah kumpulan yang kita rasa begitu kuat komitmen mereka terhadap tanggungjawab mereka. Mereka bekerja siang dan malam. Saya tengok kadang-kadang doktor yang berada di hospital kadang-kadang dia punya keletihan. Sebab itu walaupun saya penat, saya tak nak tunjukkan saya penat jugalah. Sebab dia orang lebih penat daripada saya. Jadi memang kita sangat kagum kepada mereka dan saya bagi pihak kerajaan ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih di atas pengorbanan yang dilakukan oleh semua frontliners, malah juga yang di belakang tabir juga melakukan tindakan yang sama dan komitmen yang sama. Wira-wira yang diturunkan terlebih dahulu di medan perang semasa kita dalam pertarungan. Baik, mungkin akhir sekali sedikit pesanan daripada Menteri Kanan Keselamatan untuk disiplinkan diri yang perlu kita kuat kuasakan sendiri. Ya, seperti saya katakan bahawa undang-undang semata-mata tidak mencukupi.
Yang pentingnya adalah disiplin diri kita untuk mengawal dan menjaga kepentingan diri kita, keluarga dan masyarakat kita. Jadi saya menyeru kepada semua supaya pastikan kawalan kendiri itu kita laksanakan untuk kepentingan semua. Jadi seperti biasa, pesanan saya walaupun dah boleh dibebaskan, still saya memberi pesanan terus kekal di rumah untuk terus selamat. Baik. Stay home, stay safe. Baik. Tempoh ini mungkin juga indikator awal kepada kemampuan kita rakyat Malaysia dalam peperangan menentang COVID-19 kerana faktor kejayaan PKP 5 ini secara khususnya sebahagian besarnya bergantung kepada kebijaksanaan, kesedaran dan disiplin kita sendiri. Terima kasih kita ucapkan Datuk Seri kerana bersama-sama kami malam ini. Terima kasih juga untuk anda yang setia menonton siaran Ruang Bicara, dan Ruang Bicara berakhir di sini. Sejam yang lalu kita telah pun bersama-sama dengan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Keselamatan. Saya Wan Syarina, jumpa lagi.